Madun. Saya kadang-kadang panggil abang, kadang-kadang panggil uncle, tapi sebab kat sini ramai panggil uncle, so saya pun nak rasa muda panggil uncle. Okay. Kena panggil uncle lah sebab dah tua dah. Allah, tapi mungkin dapat muda lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Uncle Roslan, apa khabar hari ni? Ya, baik, alhamdulillah. Sihat. Jadi apa aktiviti semalam tu? Cerita sikit aktiviti semalam. Tak tahulah, dah tutup ni tiba-tiba dah banyak pula offer berlakon drama TV. Alhamdulillah. Tengah syuting lari ke sini. Tengah syuting lari ke sini, lari daripada set dah ni. Dan baru balik daripada Brunei lah. Sebenarnya saya bawa satu rombongan daripada Majlis Teater Negeri Pahang untuk lawatan menyelusuri budaya Brunei Darussalam. Budaya Brunei pula kan. Itu satu benda yang menarik, mungkin lepas ni boleh kongsikan bersama dengan kita nanti. Ya, sebab apa saya sebagai penggiat atau penyelidik lagu-lagu rakyat muzik Melayu tradisional. Saya menjelajah ke negara-negara jiran, terutama Brunei, Indonesia dan sebagainya untuk mendapatkan ialah untuk menemui tokoh-tokoh lama dan sebagainya. Menemui tokoh-tokoh lama. Okey, sebenarnya hari ni kita nak bercerita lebih sikit berkenaan dengan kita tahu Uncle Roslan ni adalah seorang penyanyi lagu-lagu rakyat. Baru tadi saya mainkan sebuah lagu Lemak Manis. Saya dengar lagu tu, rasa macam comel tak? Lagu tu yang comel, bukan tuannya. Tuannya pun comel juga. Sebab tu dia buat lagu Lemak Manis. Saya ingatkan Susu Lemak Manis ke, rupanya cerita pasal seorang gadis yang lemak manis. Jadi kalau nak bercerita tentang album, selalunya Uncle Roslan memang aktif dengan penghasilan album-album baru yang katanya yang paling terbaru masih dalam kilang. Ya, betul. Cuba boleh cerita sikit tentang album. Yang ni saya tengok kat sini ada 3 album. Kita ada Irama Syair, kemudian yang ini Seloka Pak Kadut ada pada tahun berapa ni ya? 2010 atau 11 tu. Dan Lemak Manis ini adalah yang ini sebenarnya album Lemak Manis ni saya cetak semula bersama dengan Minus One. Ini yang terbaru. Sebelum ini album tu bertajuk Mengilir Sungai Pahang, termuat lagu-lagu Lemak Manis dan sebagainya. Jadi mungkin boleh ceritakan tentang album baru yang masih dalam kilang tu ceritanya. Tajuk dia Cantik Manis. Saya suka benda-benda yang manis. Jangan kena kencing manis dah. Tak. Jadi bukan sebab apa puisi-puisi Melayu tradisional ni, lagu rakyat dan sebagainya, dia comel-comel, dia manis-manis kan. Sebab dia walaupun dia mengandungi nasihat ataupun wacana di dalamnya, tapi disampaikan dalam bentuk yang begitu mudah, yang sedap didengar ya. Pantun-pantunnya atau liriknya pun ditulis dalam bahasa-bahasa yang sangat indah. Itu yang kita kata comel manis semua kan. Sebenarnya mereka orang-orang dahulu dia tidak kasar, dia tidak keras kan. Jadi dalam konteks menasihat golongan muda dan sebagainya, mereka dalam nazam, dalam gurindam, dalam lagu rakyat. Itu yang saya pilih tajuk dia Cantik Manis. Memang lagu tu tajuk dia memang cantik manis sebenarnya. Kan. Dan itulah bila kita mendengarkan kepada lagu-lagu berkonsepkan lagu-lagu rakyat seperti ini, kita tahu dalam keadaan perkembangan muzik sekarang ini, kita lagu-lagu bergenre lagu rakyat ni agak terkebelakang. Mungkin sama ada dari segi promosi ataupun dari segi minatnya golongan muda untuk mendengar lagu-lagu seperti ini. Mungkin kita nak komen sikit berkenaan dengan perkembangan ni. Ya, saya tak nafikan sebenarnya. Memang saya sendiri pun tidak membuat promosi secara besar-besaran pun. Malah album-album saya tidak dijual di pasaran terbuka. Saya cuma cetak dan saya bawa ketika saya buat show ataupun bila saya ada bagi bengkel dan sebagainya kan. Tapi saya percaya satu, bahawa akar ni, maksudnya lagu-lagu rakyat, puisi-puisi Melayu tradisional, akar kita, dia akan bertahan sampai bila-bila. Cuma dia mungkin barangkali betul lah dia tidak popular dalam arus perdana kan. Dan saya sebagai penggiatnya, saya tidak pernah rasa kecil hati pun. Sebab saya tahu ada golongan yang meminatinya, ada golongan yang mencari lagu-lagu seperti ini. Itu sebab alhamdulillah sampai sekarang pun sebenarnya banyak jugalah undangan-undangan. Banyak malah kebelakangan ini semakin ramai mencari genre muzik yang agak berbeza daripada arus perdana kan. Cuma dia tidak dominan lah. Saya rasa itu perkara biasalah di negara-negara lain pun sama, saya fikir.
Sebab kalau kita melihat dari segi perkembangan muzik-muzik tradisional seperti ini, dia ada musim. Sama juga seperti muzik-muzik mainstream yang kita ada sekarang ni, dia kalau ada musim balada, ada musim balada dia. Kemudian ada musim lagu-lagu tradisional, ada musim dia. Bila ada musim lagu pop rock atau musim lagu indie, dia ada musim-musimnya. Jadi agaknya musim untuk kembali kepada lagu-lagu bergenre rakyat ni, dia agak lambat. Saya rasa sudah ada beberapa percubaan sebenarnya daripada penyanyi-penyanyi popular untuk membawa lagu rakyat ni ke tengah. Tapi barangkali ya mungkin masyarakat tidak dapat menangkapnya kan. Sebagai contohnya ada satu kumpulan yang nyanyi lagu Itik Gembo-Gembo kan. Saya rasa malah Blues Gang dulu pernah juga membawa lagu rakyat kan. Tapi jangan lupa P. Ramlee sendiri dalam filem-filmnya dan lagu-lagunya ada beberapa lagu rakyat ataupun musik tradisional yang telah diapresiasikan, cuma menukar liriknya saja. Sebagai contohnya lagu Aci-Aci Buka Pintu itu lagu Nazam. Itu lagu Nazam. Ya Rabbana, Ya Rabbana. Tapi P. Ramlee telah tukar liriknya kepada Aci-Aci Buka Pintu. Oh, ini satu-satu info baru ni. Begitu juga dengan lagu Tolong Kami, Bantu Kami. Itu sebenarnya juga lagu Nazam sifat 20. Tetapi P. Ramlee menukar liriknya, tapi mengekalkan melodinya dan meminta Kasih Masdo mengubah muzik begitu rupa. Cuma kita, itu saya kata kita tidak, barangkali lagu-lagu rakyat ni dia tidak menonjol secara seperti lagu-lagu genre yang lain lah. Tapi sebagai pengkaji saya melihat perkembangannya itu dia konsisten, cuma dia tidak berada di arus perdana gitu. Saya kira mungkin sebenarnya kita tidak kenal itu sebenarnya adalah asal ataupun adaptasi daripada lagu rakyat. Kita dengar lagu tu, kita kata ini lagu ni menarik, dia punya muzik cantik, lirik dia pun cantik juga. Tapi sebenarnya bila kita tidak mengkaji, kita mungkin tak tahu itu sebenarnya adalah daripada adaptasi lagu rakyat. Betul. Sebab kalau kita tengok pun sebenarnya satu ketika dulu kumpulan Two Fat sendiri pernah menggunakan lagu Anaklah yang adakah itu sebagai lagu rakyat juga kan? Dan mereka menggunakan lagu tu dalam bentuk rap, dan benda tu menjadi satu fenomena baru dalam industri muzik ketika dulu. Dan mungkin tak tahulah lepas ni mungkin Abdul Roslan mungkin nak buat album kolaborasi dengan kumpulan rap ke kot. Saya barangkali mungkin tidak, tapi mungkin pelajar-pelajar saya atau ada beberapa anak buah yang saya bentuk. Saya dah beritahu pada mereka bahawa lagu rakyat ni boleh dipelbagaikan. Tetapi cuma satu, anda sebagai orang yang memperjuangkan lagu-lagu rakyat ini jangan lupa asal usulnya. Maksudnya kita kena tahu sejarah akar asalnya, kemudian nak dipelbagaikan tak apa, supaya bila orang datang bertanya dan sebagainya kita tahu yang mana yang original, yang mana yang asli, yang mana yang sebenarnya telah dikreatifkan. Saya rasa itu tak masalah. Sebenarnya kita sebelum kita memperbarui sesuatu, kita perlu mengetahui sejarah lamanya supaya selepas ni kalau orang bertanya kita tak adalah menjawab kosong. Satu, keduanya supaya yang asli itu tidak hilang. Maksudnya yang asli dia bergerak sama, cuma yang asli ini mungkin dinyanyikan waktu-waktu tertentu, majlis-majlis rasmi dan sebagainya. Yang itu mungkin kita boleh berada di arus perdana dalam dengan media-media cetak, media-media hiburan yang begitu luas sekarang inilah. Okey, kita akan bersama dengan Uncle Roslan. Banyak sebenarnya cerita kalau nak cerita pasal tentang lagu-lagu rakyat ni. Tapi kita akan bersama lagi selepas ini, dan kita nak berhubung bersama dengan sebuah lagu pilihan daripada Miss Happy. Sebuah lagu yang diminta daripada laman Twitter @MySuara FM, katanya inginkan lagu daripada Najwa Latif Adamu. Terus dengar My Suara FM. Kita dengar lagu Abang Lagi yang menghilir di Sungai Pahang. Sebab saya orang Pahang, jadi kita pasang lagi. Itu yang menjadi masalahnya. Kalau maksudnya dalam apa hal pun peluang atau ruang tu, kalau kita dapat menerobos ruang-ruang macam tu, dia akan lebih mudah sampai ke masyarakat. Sebagai contohnya, saya sebenarnya setiap kali saya buat persembahan di mana-mana, saya dapat lihat anak-anak muda, ya, malah ini daripada dulu lagi sebenarnya. Mereka ni tidak terdedah saja sebenarnya kepada lagu-lagu genre ini. Kalau terdedah atau mendengar, mereka sebenarnya suka.
Saya dapat lihat itu daripada sejak saya mula memperjuangkan lagu-lagu ini pada tahun 80-an dulu ya. Saya masih ingat tu masa saya menyanyi secara santai depan Dai Bumi tu, saya melihat remaja-remaja pakai jeans koyak depan saya. Mereka tak bergerak, dia orang jalan berhenti, dia dengar. Padahal masa itu saya nyanyi guna rebana saja sebenarnya. Jadi saya fikir ialah mereka tidak mendapat maklumat, tidak terdedah. Jadi itu yang menyebabkan lagu rakyat itu lambat sampai atau lambat berkembang. Tetapi alhamdulillah dalam show-show saya macam lusa saya ada persembahan di Jerantuk dan malah untuk saya peribadi banyak sekali lah undangan-undangan untuk menyanyikan lagu-lagu rakyat ni sebenarnya. Cuma ia harus bergerak secara lebih besar. Itu saya rasa bukan tak mampulah saya membuatnya. Barangkali agensi-agensi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan sebagainya harus membantulah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya seperti yang Uncle katakan tadi lah, sebenarnya pada kalau cakap pasal tahun 80-an, masa tu saya masih lagi darjah 1, darjah 2 macam tu lah kot. Tapi saya masih ingat lagi suatu ketika dulu bila pemuisi-pemuisi terkenal berkumpul di Pasar Seni. Ya, betul. Dia ada satu kawasan dekat situ yang di belakang tu ada stage. Dia dekat belakang tu ada pentas, kemudian mereka buat persembahan secara percuma. Naiklah siapa-siapa pun dekat situ bersama Ahmad Said pasal satu ketika tu bacalah apa-apa saja. Memang ada ramai orang yang akan berkumpul di situ. Saya melihat sebenarnya sekali-sekali bila kita mendengar lagu-lagu seperti ni sebenarnya memang menarik perhatian. Sebab selalu kita dengar lagu-lagu jenis mainstream, jenis lagu yang kasar, rock lah, balada apa benda semua. Tapi bila sekali-sekali kita mendengar lagu-lagu seperti ni sebenarnya memang sangat menarik perhatian. Saya sendiri pun suka mendengar lagu-lagu jenis yang begini untuk persembahan secara langsung lah, orang kata live show kan. Tapi kalau nak diikutkan ruginya kita ni because kerananya ada sebut kata because pula. Ruginya kita ni kerana saya rasa radio mainstream yang tidak menggalakkan lagu ini ataupun tidak cuba untuk mengetengahkan lagu ini untuk lebih dimainkan di dalam radio. Baik, saya sebenarnya lagu-lagu genre yang lain tu tak apa, biarkan dia berkembang, rap dan sebagainya. Mereka ada matlamat mereka sendiri, ada tujuan masing-masing kan. Saya tidak menafikan sebenarnya macam rap dan sebagainya kan. Cuma kontennya itu harus dipelihara lah. Tentang lagu rakyat ni saya fikir saya nak kata begini, saya setuju apa yang dikatakan tadi sebenarnya. Bila saya berharap lagu-lagu yang disediakan di radio arus perdana ialah lagu-lagu yang ada sedikit wacana. Sebagai contohnya saya telah merakamkan lagu tentang Tun Abdul Razak. Tapi lagu itu saya fikir tidak dimainkan. Padahalnya lagu itu adalah untuk mengingatkan kita rakyat Malaysia bahawa ada seorang pemimpin yang membolehkan kita hidup dalam suasana semacam ini. Dan melalui lagu saja sebenarnya kan. Jadi saya fikir lagu-lagu itu ialah bukan nak kempen, harus dimainkan supaya kita sentiasa jangan lupa sejarah kita kan. Itu matlamat lagu rakyat sebenarnya. Tapi lagu lain tu tak apa, biarkan lagu itu berkembang. Tapi lagu rakyat ni berilah mereka peluang. Bukan saya saja atau siapa saja yang membawakan lagu rakyat. Harus diberi peluang. Tapi sebab lagu rakyat tu dia ada, kalau lagu rakyat konsep dia ialah ada wacana di dalamnya. Dia bukan lagu-lagu yang sneakata yang begitu-begitu saja kan. Dia dalam setiap bila kita sebut pasal wacana dah tentu keindahan lirik dia, keindahan bahasa, cara sebutan dia memberi satu maksud yang cukup cantik dan cukup indah. Pernah tak berhadapan dengan kekangan daripada stesen radio bila sebut pasal saya nak mainkan lagu rakyat ni dekat stesen radio, and then kemudian mereka cakap, dia kata lagu rakyat ni tak dapat tempat lah, tak ada orang nak dengar, tak ada orang nak minta. Saya sebenarnya memang adalah stesen yang minta saya hantar. Bila saya hantar ada lagu-lagu yang dipilihan mereka, saya tahu, saya faham rupanya lagu-lagu yang dipilih macam mana lagunya. Bila saya hantar lagu-lagu, saya ada satu album tu ada 4 seloka Pak Kaduk, seloka Pak Pandis, seloka Si Luncai, seloka Mak Sirandang. Saya tengok dalam hal-hal yang lain, intipati atau konsep di slogan ini selalu diwar-warkan dalam ucapan baik kan. Dalam apa saja, kita janganlah jadi macam slogan Mak Sirandang, kita janganlah jadi macam Pak Kaduk, kita janganlah jadi macam Si Luncai. Itu menjadi slogan dan sebagainya. Tapi bila kita nyanyikan, kita buat album, tak nak pula dimainkan kan. Sebab cara mendidik sekarang pun saya tengok ada satu sistem iaitu didik hibur. Didik hibur ni digunakan oleh guru-guru untuk mendidik pelajar-pelajar sekolah rendah dan sebagainya.
dalam berhibur dia mengajar. Saya fikir lagu-lagu rakyat ni boleh berada di situ. Ya, kalau diguna pakailah. Tapi itulah saya tak nak komen lah radio-radio ni, tapi sebenarnya kita jadi tapi saya tengok saya pun tak faham apa yang radio nak sebenarnya kan. Apa kriteria yang mereka inginkan sebenarnya. Dan sebenarnya kita yalah, macam kami sendiri sebagai radio online, kita pun di My Suara sendiri menetapkan seperti hari ini adalah hari bahasa, ada sesuatu yang cukup bagus bila kita dapat mendengar lagu-lagu berkonsep bergenre seperti ini, supaya kita dapat mengembalikan kembali orang kata kenangan kita zaman kanak-kanak. Sebenarnya lagu-lagu ini ada lagu-lagu yang mengingatkan kita pada zaman kanak-kanak. Baik, nak bercerita tentang lagu Menghilir di Sungai Pahang ini, cerita sebenar apa? Saya sebenarnya orang Pahang, jadi bila sebut Sungai Pahang, saya nak main lagu ni. Dia sebenarnya itu adalah sejarah yang tersendiri. Saya dia ada cerita sebenarnya. Masa kecil-kecil dulu saya suka duduk di tepi sungai Pahang. Jadi bahtera Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar ni adalah sultan yang selalu mencemaduli ke desa-desa. Tapi dulu tak ada jalan macam sekarang highway. Jadi menggunakan bahtera dia. Bahtera yang besar tu akan mudik daripada Sungai Pahang sampailah ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi saya melihat itu pada bila nampak je saya akan duduk tepi sungai, dan kita tahu dalam masa 3 minggu, saya dah tak ingat je berapa jarak masa dia akan balik menghilir ke Pekan. Jadi saya ingin menjentik semula perkenangan itu dalam sebuah lagu. Jadi saya buat lagu ni. Kemudian seni katanya saya buat rujukan kepada seorang tokoh apa yang ada di tebing-tebing Sungai Pahang. Rupanya di tebing-tebing Sungai Pahang tu ada kampung-kampung yang mempunyai sejarah-sejarah tersendiri. Sebabnya sebagai contoh Kampung Cenor dan sebagainya. Kampung-kampung ini ada pahlawan-pahlawan tertentu yang berjuang untuk membela tanah air. Jadi lagu ni konsep dia ialah lagu patriotik sebenarnya. Tapi dinyanyikan dalam bentuk lagu rakyat. Jadi kalau nak cerita tentang Sungai Pahang, di tebing Sungai Pahang tu sepanjang tu 7 hari 7 malam tak habis kot. Tapi kita letak dalam lagu ni, kita pilih beberapa sahaja. Dia lebih kepada lagu patriotik sebenarnya. Kisah tu tahun berapa tu? Lama, sangat lama. Masa tu agak-agak angka lah. Saya masa tu baru masuk sekolah darjah 6 tak silap saya kan. Kecil entek lagi. Kecil lagi. Jadi dalam lagu ni saya letak bila bersempang siur tombak pahlawan tu sebenarnya tombak Datuk Bahaman ketika mereka menawan Lubuk Terua. Yang membakar Balai Pulih Lubuk Terua. Itu satu perjuangan yang tak boleh kita lupa lah. Itulah kisahnya sebalik lagu Menghilir di Sungai Pahang. Jadi apa kata kalau kita dengarkan lagu ini, mungkin akan kepada orang-orang Pahang, mungkin akan mengembalikan kembali nostalgia anda sekiranya ada di antara anda yang pernah melepak di Sungai Pahang. Saya sendiri pun tak pernah lepak kat Sungai Pahang, jadi kita dengarkan lagu ini Menghilir di Sungai Pahang daripada Ahmad Roslan Madun. Okey, 10.41 pagi, kita masih lagi bersama dengan Uncle Roslan Madun. Okey, saya sebenarnya sajalah nak bercerita sikit berkenaan dengan kita punya tema My Beautiful Malaysia. Dan sebenarnya bila tengok My Beautiful Malaysia, saya kata apalah salahnya kalau kita tukarkan kepada Si Cantikku Malaysia ke. Nama pun sedap juga kan. Malaysia ku yang indah. Malaysia ku yang indah ke. Jadi saya kata kenapa bahasa kita sendiri dianaktirikan. Agak-agaknya lah kan. Bila kita tengok setiap kali kalau kita buat apa-apa sahaja pun, kita mesti nak mengutamakan bahasa yang kononnya antarabangsa, tapi bahasa sendiri dianaktirikan. Tidak seperti negara-negara maju yang lain. Kalau kita tengok di Jepun, kalau di Jerman, kalau di Perancis, kalau kita nak pergi dekat kedai kek untuk beli makanan sekalipun, kalau menggunakan bahasa Inggeris pun dia tak layan. Betul. Dia akan layan kalau mereka bercakap bahasa France. Jadi apa agaknya yang menyebabkan perkara sebegini terjadi di dalam negara Malaysia ni sendiri? Saya rasa, atau malah saya ingin mengatakan beginilah. Kita tidak yakin dengan bahasa kita sendiri sebenarnya. Kita tidak yakin dengan diri kita, maksudnya. Dalam semua hal kita tak yakin bahawa budaya kita, bahasa kita dan sebagainya itu boleh berkembang, boleh sampai ke global sebenarnya. Bila kita nak cuba melangkah keluar daripada negara kita, katalah satu program petara antarabangsa, kita mulalah bahasa pengantarnya dah bukan bahasa Melayu. Kenapa jadi macam tu? Kan? Sedangkan orang luar datang sini untuk melihat budaya Melayu tu. Tapi kalau dah kita bahasa pun dah bahasa Inggeris, makanan pun dah makanan ala-ala barat. Kan, saya ada kawan seorang kawan Jepun datang ke sini. Bila saya buat makan, saya ketika itu pun kita nak buat makan yang dia boleh makan lah.
tak, dia nak makan nasi lemak hari-hari. Walaupun pedas, dia makan juga. Begitu sekali orang datang ni sebenarnya nak merasa apa-apa saja dari segi melihat, dari segi makanan, dari segi berbahasa, mereka nak mencuba budaya kita. Kita pula cuba melencong ke lain. Saya rasa yang saya nak jawab tadi ialah kita tak yakin dengan bahasa kita, dengan budaya kita. Dan kalau bahasa yang lebih kasar lagi, mungkin kita tidak menghormati sebenarnya budaya kita sendiri. Itu yang saya dapat jelaskanlah tentang ini. Dia sebenarnya kalau kita bangga dengan bahasa kita, dia meletakkan diri kita sebagai, orang kata dia akan menunjukkan jati diri kita sendiri kan. Betul. Jadi kalau macam orang Jepun tak datang sini untuk makan sushi. Tidak. Mereka datang sini untuk makan nasi lemak. Dan mereka tak datang sini untuk naik ke LCC. Mereka nak pergi kat kampung-kampung. Betul. Kat sana lebih banyak bangunan yang canggih-canggih, buat apa dia datang sini kan? Lebih canggih, lebih tinggi daripada KLCC. Ya, betul. Itu dia. Tapi okey, itu tentang cerita bahasa kita, dan sedikit kita bukan melencong lah. Saya rasa ini pun sebahagian daripada picisan. Kita bercerita pasal budaya di dalam drama TV Melayu. Mentang-mentang saya dah jadi berlakon drama TV. Sebab ini Roslan dia bukan sahaja seorang penyanyi, tetapi dia juga seorang pelakon hebat. Ni antara pelakon-pelakon better yang hebat sekarang ni. Masih orang kata walaupun dah berumur, tapi dia kata kerja sentiasa ada job. Kena cari job, kata tak makan cucu-cucu. Okey, kita nak cerita pasal berkenaan dengan budaya dalam drama TV Melayu. Kalau kita melihat sekarang ni perkembangan drama TV Melayu yang hasil adaptasi daripada novel, hampir dikatakan semua cerita lebih kurang sama. Kemudian tidak ada orang yang cuba untuk membuat sesuatu yang baru. Bila kita cakap pasal kenapa tidak ada yang nak membuat lagu-lagu, okey, bila kita bercakap tentang soal drama TV Melayu, mereka lebih suka menggunakan lagu-lagu moden. Kenapa tidak gunakan lagu-lagu rakyat sebagai sebuah lagu tema dalam sebuah drama Melayu, walaupun itu drama Melayu? Saya jawab yang muzik lagu tu dulu ya. Saya sebenarnya terlibat dalam satu filem, saya tak nak sebut dulu filem ni. Saya memang memperjuangkan satu genre muzik. Saya kata tolonglah bagi peluang kepada komposer ni untuk buat muzik filem itu kan. Sebab dia sangat Melayu dalam gubahan muziknya kan. Tapi punyalah susah. Tapi mungkin Allah nak tolong, akhirnya dia dapat juga mencuba. Nanti kita akan ceritalah setelah benda ni terjadilah. Maksudnya begitu sekali bahawa orang tidak melihat lagu-lagu yang Melayu itu, yang ciri-ciri Melayu itu boleh membantu sebuah filem itu lebih ke global. Bila filmnya kita nak cari lagu-lagu yang dekat-dekat dengan lagu-lagu yang barat dan sebagainya kan. Itu dari segi filem. Dari segi drama-drama ni kita nak komen pun sebesalah, tak komen kan orang marah kan. Sebenarnya saya fikir begini. Kita mencari jalan mudah untuk filem-filem yang orang suka, kisah cinta-cinta sebenarnya. Kita tak nak mencuba yang lebih berat. Nak adaptasi novel pun tak apa, adaptasilah. Tapi kita ada novel-novel yang cantik, yang besar, macam Salina, macam novel-novel Gadis Pingitan dan Dara Pingitan dan sebagainya. Kita ada novel-novel besar sebenarnya. Kenapa tidak itu diterjemah? Itu diadaptasi ke TV. Kenapa kita memilih novel-novel yang semuanya kisah cinta semua kan? Saya tidaklah menolak drama-drama seperti itu. Tetapi maksudnya biar dia seimbang, supaya ada peluang lah novel-novel yang lebih memberi gambaran tentang masyarakat kita, tentang budaya kita, tentang perjuangan datuk nenek kita kan. Tapi yang ini saya rasa tidak ada banyak ruang untuk mereka. Saya kira kalau sekiranya novel-novel ataupun hikayat-hikayat lama, kita bukanlah nak buat cerita tu. Kalau kita buat dalam soal hikayat, mungkin dari segi kekangan, dari segi kewangan untuk menyediakan props, ataupun dari segi pakaian, nak menyediakan, kalau kita buat cerita pasal hikayat, nak kena sediakan baju-baju zaman lama-lama. Tapi kalau kita gubah adaptasi dari sebuah hikayat lama tetapi diperbaharukan dan kita tambahkan elemen kemelayuan di dalamnya, saya rasa tidak ada masalah untuk kita menghasilkan sebuah drama. Sebab drama macam Uncle Roslan cakap tadi, drama adalah sebuah, kita buat orang akan tengok. Dia bukannya sebuah filem yang perlukan pelaburan. Kalau kita fikir nak buat filem tentang sesuatu yang bergenre epic, ini adalah sebuah filem yang mahal, ini akan mengeluarkan bajet yang besar dan kita belum tentu lagi orang akan datang ke panggung. Tapi kalau drama, bila kita buat, orang akan tengok aja kan. Saya ingat macam ni sebenarnya. Bila
Saya rasa ini dari segi interpretasi. Sebagai contohnya bila disebut cerita katalah Datuk Bahman, orang melihat tentang pertempuran dia, tentang apa tu peperangan dia. Kenapa mesti buat tentang pertempuran dia, peperangan dia? Memanglah kosnya besar. Kenapa tidak buat filem Bahman tentang pemikiran Bahman itu? Dia bukannya berperang tiap-tiap hari pun. Ya, betul. Jadi kalau kita buat filem, kita cari semua berperang. Tak, Datuk Bahman pun tidak berperang tiap-tiap hari. Tetapi dia juga berjumpa dengan masyarakat, bercakap dan sebagainya. Pemikiran Datuk Bahman tu harus diadaptasi menjadi sebuah cerita. Mungkin tak perlu. Kita pernah tengok filem P.Ramlee Musa Berjanggut. Ada adegan perkelahian, tak ada. Ada adegan petikaman, tak ada pun. Langsung tak ada. Tapi filem tu syarat dengan banyaklah tentang budaya-budaya Melayu, adat-adat dan sebagainya. Malah sindiran-sindiran peribahasa cukup padat dalam sebuah filem Musa Berjanggut tu. Kenapa kita tak boleh buat filem macam tu? Dia yang jadi besar kosnya ialah bila kita membuat filem tentang pertempuran yang memerlukan senjata dan sebagainya. Itu memang besarlah kos dia. Maknanya kita sebenarnya bukan tak boleh nak buat. Tetapi mereka bila cakap pasal soal tokoh kepahlawanan sahaja, okey, kita kena fikir, kita kena standby, kita kena sediakan keris, kita kena sediakan tombak, istana yang besar-besar kan, singgah sana. Jadi mereka maknanya dari segi malasnya untuk membuat kajian kreativiti. Kita adaptasi yang kita nak hantar kepada masyarakat, apa yang kita nak tahu kan. Kalau buat yang masyarakat nak tahu atau yang kita nak terapkan ialah pemikiran orang dulu macam Datuk Bahman dan sebagainya. Kan, kita kena ingat kalau di Pahang ni cakap Pahang pula, kenapa Datuk Bahman lari? Dia bukan lari kerana kalah, dia lari kerana dia sudah rasa serba salah. Ada satu ungkapan yang saya pegang sampai sekarang. Dia sebut, baju raja jangan cari, pintu istana jangan pecah. Begitu hebat sekali orang dulu menjaga rajanya. Kan, kalau dia terus berjuang, raja dah berada dalam serba salah. Itu perjuangan Datuk Bahman. Ramai orang tak tahu pun kan. Jadi benda-benda begini kita harus terapkan balik bahawa dalam negara kita seperti ini, kita nak buat apa pun, nak berpolitik, apa saja buatlah, tapi jangan sampai merosakkan institusi raja kita dan sebagainya lah. Kan? Jangan kita sampai maksudnya merosakkan kita tamadun kita, budaya kita, sampai nanti akan hilang Melayunya hilang. Kan? Semua yang kita pelihara hilang kerana kita berlebihan sangat. Begitu juga dengan lagu dan sebagainya. Itu sebab saya memperjuangkan lagu rakyat ni dah 30 tahun. Sebab saya fikir tak ada orang buat, biarlah saya buat, tak apalah, tak popular pun tak apalah. Mungkin saya melihat satu perkara bila mereka sedikit menyentuh soal bila kita bercerita tentang tokoh kepahlawanan, dia mesti akan menyentuh sedikit soal politik. Jadi perkara-perkara sebegini yang sebenarnya menjadi ketakutan pada mereka. Sekiranya dibuat dalam bentuk lagu 5 minit habis lah. Betul. Bila kita buat dalam bentuk drama, dia akan menjadi 13 episod, dia akan jadi beberapa episod. Jadi benda itu akan menjadi satu, bila sampai kepada episod yang menyentuh sedikit saja, yang akan menyuntikkan semangat sedikit saja, dia akan mula menjadi ini tak boleh ni, kita kena gam. Perkara begitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ramai juga di kalangan budayawan yang cuba untuk mengetengahkan perkara-perkara sebegini di dalam drama atau dalam filem, terpaksa menarik balik semua unsur-unsur yang melibatkan politik. Dalam keadaan politik kita yang keadaan sekarang ni agak huru-hara sikit, itu saya kira satu perjuangan yang takkan pernah habis. Itu sebab kita kena kembali kepada akar kita. Bila keadaan kita yang tak terkawal dalam apa saja politik ke apa saja bidang, bahasa ke sastra, kalau bila dalam nampak tak terkawal, kita kena balik kepada akar kita sebenarnya. Kita pun sebagai manusia biasa, bila kita ada masalah, kecewa dalam hidup kan, kita ambil sembahyang, kita sembahyang kembali kepada dia kan. Jadi dalam hal-hal lain kita kembali kepada akar kita. Akar kita tu apa? Akar kita tu apa? Itu sebenarnya. Jadi kita jangan, bila kita tak balik, kita akan terawang-awang itu, jadi kita tak stabil kan, tak ada tempat berpijak kan. Tak ada tempat berpijak. Okey, itu dia perkembangan sebuah cerita hebat dia sebenarnya tentang budaya ni. Kalau kita cerita memang tak akan pernah habis. Kita akan bersama lagi sebentar lagi bersama dengan Uncle Roslan Madun, tapi sebelum itu kita berhubung bersama dengan lagu permintaan daripada Cahaya Kebanggaan. Wah, tengok nama dia, Cahaya Kebanggaan tau. Diinginkan lagu Sejati daripada kumpulan Wings, ditujukan kepada sahabat yang berada di pameran Malaysia Teknologi Expo di PWTC. Terima kasih Cahaya Kebanggaan, dan ini dia lagu untuk anda. Semoga anda terhibur.
Uncle Madun dalam uh, Hari Bahasa di My Suara FM. Okey, nanti sebelum tu. Takut saya lupa. Nak iklan sikit boleh? boleh. Silakan. Besok 21 bulan mula tayang drama 30 episod. Saya berlakon dengan pelakon. Besok ke hari ni? Hari ni 21 hari bulan. Hari ni 21 hari bulan. Ya, 21. TV9 8.30 malam. Saya dengan Izul Islam, Sarifah Sakinah dan lain-lain lah. Tajuk dia Bunga Merah punya. Sebab saya iklan bukan apa, dalam tu ada 15 lagu. Termasuk beberapa lagu rakyat dan juga puisi Melayu tradisional yang saya nyanyikan, Izul Islam nyanyikan dan sebagainya. Jadi silalah menonton. Saya rasa ini mungkin boleh menjadi sebagai satu anjakan paradigma betul. kepada sebuah lagu-lagu rakyat di dalam sebuah drama. Baru je kita cerita tadi, akhirnya ada juga. Kita berbincang dengan Roshano kata mungkin ini akan menjadi satu fenomena baru dalam perkembangan drama TV lah. Sebab kita selitkan banyak lagu baru ada keroncong, saya menyanyi lagu keroncong dan juga lagu-lagu lama macam yang pernah dipopularkan dalam Bab Tuti Puli dan sebagainya kan. Jadi ada banyak lagu baru, lagu yang lagu baru kesemuanya kebanyakannya ada satu dua. Maknanya lagu-lagu ini ditulis, dinyanyikan ada yang kita live masa syuting, ada yang kita rekod kan, memang untuk drama itu. Memang untuk drama itu. Ya, ada. Bila bercakap tentang drama itu, sebenarnya kita banyak sangat drama-drama Melayu di TV, tetapi jarang di antara penerbit-penerbit drama ini yang ingin menghasilkan lagu tema untuk drama sendiri. Kebanyakannya dia ambil ini lagu tengah popular lagu ni, kita ambil lah jadi lagu tema, main serit aja kan. Jadi jarang ada drama yang nak mengetengahkan lagu sendiri. Maknanya kita buat khas untuk drama ini. Hanya ada beberapa saja. Kenapa kat dia? Sebab dia mudah je. Sebab kos lah. Sebab bila buat lagu tema, dah tentu kita kena bayar komposer tu, penulis liriknya kan. Sebab sebuah lagu paling tidak pun nak siap lagu 3,000 lah kan, 3 ke 5,000. Itu belum lagi kira royalty kan. Jadi yang drama ni kebetulan Zul Zaimi ni, dia sebagai pengarah, dia penulis naskah, dia juga sebenarnya komposer, dia sebenarnya juga dia ni adalah diploma aswara bagi muzik sebenarnya. Jadi dia gunakan semua kepakaran dia untuk drama itu. Jadi ada lagu tema. Saya nak kata ini satu drama yang berbeza lah, sebab kita banyak betul lagu dalam 13 episod tu. 15 lagu tu lagu yang dicipta oleh Zul. Lagu-lagu rakyat saya, termasuk lagu-lagu syair gurindam dan sebagainya itu tak masuk tu. Kaya lah macam tu. Gitulah. Kita mencuba yang baru lah, insyaAllah. InsyaAllah kita kena tengok ramai-ramai drama ni. Bunga Merah punya ya. Malam ini. Malam ini bermulanya di TV9. TV9 8.30 malam. Iklan lah pula. Tak apa. Kita kena tengok ni. Kalau cerita-cerita yang bagus begini, ini mungkin satu pembaharuan dalam drama Melayu. Ya, ceritanya pun menarik. Ya, kita kena tengok cerita sebegini. Baik, dalam sekarang ini pun Uncle Roslan Madun juga merupakan seorang bukan pensyarah jemputan, tetapi selalu membuat bengkel di Aswara. Saya ni sebenarnya ginilah, saya ni oleh kerana saya sekolah tak tinggi, jadi saya mencuba banyak bidang. Saya datang ke KL pada tahun 80-an dulu, saya menjadi wartawan, kemudian jadi editor. Kemudian saya berhenti, saya masuk industri drama, filem. Saya pernah mengarah drama TV sebenarnya, dan saya pernah menulis skrip, dan saya pernah juga terlibat menjadi art director untuk filem dan sebagainya. Tapi kemudian saya break. Saya balik kampung kerana saya nak memperjuangkan semula akar ni yang saya sebut. Saya bawa dulu lagu rakyat kan. Jadi saya kembali balik ke sini buat album dan sebagainya, sebab saya takut hilang lagu-lagu rakyat, puisi-puisi Melayu tradisional. Itu yang saya break. Saya tinggalkan industri ini. Tapi saya sekarang oleh kerana ada ruang, jadi saya sekarang tumpu pada berlakon sajalah dengan memperjuangkan lagu-lagu rakyat ni. Lagi kaya lah, lagi banyak duit. Banyak. Memang banyak sungguh duit orang. Banyak sungguh duit orang, duit sendiri tak banyak ya. Okey. Jadi kita ada satu pertandingan sebenarnya yang dianjurkan oleh Aswara, iaitu pertandingan filem pendek inspirasi P.Ramlee. Jadi mungkin Uncle Roslan boleh kongsikan beberapa tips untuk mungkin pendengar-pendengar kita ada di antara pengkarya amatur yang ingin menyertai pertandingan ini. Agaknya tips untuk mereka supaya kita cuba buat sesuatu yang baru hasil daripada inspirasi P.Ramlee. Saya sangat teruja dengan projek ini sebenarnya. Jadi kalau terutama golongan muda lah ya, golongan muda ada kebolehan, ada sedikit kepakaran dalam bidang ni, kena menyertai. Sebab P.Ramlee ni bila kita kaji balik, kita jangan melihat P.Ramlee jangan dilihat dari sudut hiburannya sahaja.
saja. Itu dah memang terserlah, tak boleh dinafi. Banyak statement dia, kata-kata dia diguna pakai sampai sekarang pun. Malah dalam lawak-lawak Maharaja Lawak ke Mega ke segala macam, kita lihat sangat banyak idea-idea P.Ramlee di situ. Itu tak boleh nafi. Dalam lagu-lagu pun sama. Ini tak boleh nafi. Malah lagu P.Ramlee diperbaharui dan sebagainya itu dah ada. Tapi ada satu perkara yang kita kena lihat, bahawa P.Ramlee ni orang yang sangat tinggi wawasannya. Dalam filem-filem P.Ramlee ada tagline yang kita kena pegang tu. Bila sebut inspirasi P.Ramlee sentiasa meletakkan sesuatu dalam filem dia. Sebagai contoh, Pilihan Anak Bapa. Bila scene yang Ibrahim Din datang pasal guna duit bapak dia, saya ingat dia ada sebut, aku joli, aku tak guna duit bapak aku tahu. Aku joli, aku tak guna duit syarikat tahu. Aku guna duit aku sendiri. Kau jangan nak ajar aku buat jahat. Begitulah lebih kurang dialog dia. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat besar yang P.Ramlee letak dalam filem dia. Dalam komedi-komedi itu, dia nak tersebut tentang kejujuran, amanah. Walaupun dia joli, mabuk, itu duit aku tu. Bila Ibrahim Branding keluar tu, dia marah dan dengan nada yang sini, hati busuk, kan. Jadi maksudnya orang-orang yang tak jujur ni memang begitu. Jadi itu banyak sekali dalam filem-filem P.Ramlee sebenarnya. Yang bila inspirasi ni harus tonton balik filem-filem P.Ramlee, memang ada perkara-perkara yang dia nak sampai kepada masyarakat. Selain daripada komedi-komedi dan sebagainya, kan. Kesetiaan kepada tanggungjawab sebagai seorang suami dalam Amak Albab, kan, dalam bodoh-bodoh dia tu, kan, tapi tanggungjawabnya sangat jelas, kan. Begitulah sebagai anak. Jadi saya ingat ini adalah satu peluang untuk generasi muda, terutamanya ambil peluang ini. Inspirasi tentang P.Ramlee sangat banyak. Tontonlah semula dan kita boleh dapat hasilkan satu filem pendek yang baiklah, saya rasa. Dan itulah dia tips-tips daripada Uncle Roslan Madun. Jadi kepada anda semua, sekiranya untuk membuat tajuk pun namanya Inspirasi P.Ramlee. Jadi haruslah cerita itu berkisar kepada inspirasi yang dipermodernkan ketika ini. Dan semoga dapat video anda itu nanti sekiranya berjaya dapat ditontonkan kepada semua orang dan semua orang akan mendapat manfaat daripadanya. Okey, Uncle Roslan, terima kasih kerana sudah datang ke Konti My Suara FM. Ya, saya pun terima kasih kepada peminat-peminat semua. Peminat Uncle Roslan memang ramai. Memang ramai. Walaupun dia orang tak tulis kat dalam Facebook, saya tahu memang peminat tu memang ramai. Dan kita harapkan supaya lagu-lagu rakyat akan terus berada di dalam industri kita. Walaupun mungkin tidak dipromosikan secara besar-besaran, tapi mungkin sekarang ini kita kena mula mempromosi kembali lagu-lagu rakyat ini. Kerana lagu-lagu ini adalah lagu-lagu kenangan kita zaman kanak-kanak sebenarnya. InsyaAllah. Kan? Bila kita dengarkan kembali lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang punya wacana yang sungguh indah dalam lirik dan juga melodinya. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi, Uncle Roslan. Ya, terima kasih. Terima kasih My Suara FM mengundang saya. InsyaAllah kita tak ada masalah. Kita memang lepas ni kalau ada peluang lagi kita boleh berbual lagi. Sebab sebenarnya kalau nak bersama dengan Uncle Roslan memang tak cukup 1 jam ni. Kalau kata 1 hari pun tak cukup sebenarnya. Tapi sebab Uncle Roslan busy, dia orang yang sangat sibuk. Itulah. Tak tulis lagu lagi. Lepas ni nak jumpa kawan, nak jumpa Mada Dan Imran, ada bincang pasal buku pula ni. Nak jumpa Mada Dan Imran, saya ikut sikit boleh? Kan sebab dia tengah buat research tentang Raja Haji, satu drama dia. Jadi saya ada beberapa buku tentang Raja Haji tu. Jadi mungkin nak bincang dia sekejap lagi. Yalah, dia pun sedang belajar juga sekarang, kan. Itulah dia. Okey, dan kepada semua pendengar-pendengar My Suara